Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam SBS tercinta. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur untuk bertemu secara maya pada tahun ini. Terima kasih atas perhatian, tindakan dan masa tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama saya pada kali ini. Selamat berkenalan. Apa khabar semua? Semoga kita semua sihat dan saya harap kita semua sentiasa menjaga diri daripada penyakit yang melanda negara kita pada masa ini. Sebenarnya kita tidak boleh melarikan diri daripada penyakit COVID-19 ni. Tetapi kita boleh belajar untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Ya, dengan cara sentiasa mematuhi protokol kesihatan yang ketat dan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan itu, kita dapat memastikan kita semua berserta dengan keluarga kita sentiasa sihat. Amalkan pemakaian pelitup muka yang betul dan tekal. Ya. Pada masa ini saya tak memakai pelitup muka sebab saya hanya sendirian bersama dengan kamera yang ada di hadapan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, murid-murid tahun 1 pada sesi 2022-2023 pada kali ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang ke Sekolah Seri Bintang Selatan dan tahniah kerana telah diterima masuk ke sekolah ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran pada tahun ini adalah sangat ramai. Jadi melebihi 240. Saya rasa lebih kurang 260 ke 270 yang memohon ke sekolah ini. Tahniah kepada tuan-tuan yang telah diterima masuk ke Seri Bintang Selatan. Sebenarnya tujuan utama saya membuat video kali ini adalah kerana kita tak dapat berjumpa secara bersemuka sejak 2 tahun lepas, 2020-2021, dan ini adalah tahun ketiga yang saya tidak dapat berjumpa tuan-tuan secara bersemuka. Biasanya kita akan buat satu majlis. Pada majlis tersebut kita akan memberitahulah peraturan-peraturan sekolah dan sebagainya. Tapi kali ini saya buat secara video saja dan semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada video saya pada kali ini. Dan sedikit information ataupun maklumat berkaitan dengan pengurusan dan pelaksanaan kemasukan murid-murid tahun 1 bagi tahun 2022. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan barisan pentadbiran sekolah ini, iaitu saya Zarina binti Jamil, guru besar sekolah ini. Dan saya berkhidmat di sini semenjak tahun 2015 sehingga kini. Kemudian untuk pembantu saya iaitu perongkanan takbir dan kurikulum adalah Puan Kasratu Najah binti Nazuri. Tuan-tuan boleh lihat nanti kita akan paparkan gambarnya. Dan dia bertanggungjawab untuk bahagian kurikulum, bahagian pentadbiran guru, bahagian pentadbiran kurikulum, bahagian pentadbiran pedagogi, pengajaran guru-guru. Seterusnya Puan Azizah binti Hamid, gambar nanti kita akan paparkan di sebelah saya ini, iaitu perongkanan hal ehwal murid, dan beliau akan bertanggungjawab di bahagian hal ehwal murid. Apa-apa yang berkaitan dengan murid-murid, kedatangan murid-murid, masalah-masalah murid-murid semua akan diuruskan oleh Puan Azizah. Dan akhir sekali adalah Puan Azian binti Mak Abu, perongkanan co-curriculum. Beliau ini adalah membantu saya dari segi pengurusan co-curriculum dan juga aktiviti-aktiviti luar.
Untuk guru-guru kelas juga saya perkenalkan terus ya. Guru-guru kelas tahun 1 adalah seperti berikut. Tetapi sekarang kita tak bagi kelas lagi ya. Nanti saya akan bagi tahu kenapa. Okey, sini saya nak memperkenalkan untuk kelas 1. Kita bagikan 5 kelas kepada kelas 1 hingga kelas 5. Kelas 1 adalah Puan Parameswari anak perempuan Dorai Sami. Itu untuk kelas 1 ya. Gambarnya pun nanti kita akan paparkan. Kelas kedua Encik Muhammad Azharul Azwar bin Abdul Rahman ya. Kelas 2. Kelas ketiga Encik Muhammad Alauddin bin Majid. Kelas keempat Puan Hairul Nita binti Mat Lajis. Kelas yang terakhir itu bukan terakhir ya, kelas 5 iaitu Puan Azliza binti Sakri. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan seterusnya, pendaftaran murid-murid tahun 1 secara rasminya ya akan dijalankan pada 1 Mac 2022 ini, iaitu pada hari Selasa bermula pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari ya. Tiada majlis secara rasmi, cuma menyelesaikan perkara yang boleh kita selesaikan sebelum kelas bermula. Maklumat yang kedua yang ingin saya tekankan adalah program transisi ya. Program transisi akan berlangsung selama 3 minggu, iaitu 21 Mac hari pertama tu kemasukan murid hingga 8 April 2022 ya. Ada pembetulan sedikit ya dalam brosur yang kami bagi itu sehingga Jun ya, 3 bulan, sebab kalau ikut tahun lepas kita menjalankan program transisi selama 3 bulan. Tetapi kita dapat maklumat yang terkini untuk tahun ini hanya 3 minggu saja. Semasa program ini berlangsung, murid-murid hanya perlu membawa alat tulis saja dan berpakaian t-shirt dan track bottom yang boleh dibeli di kedai buku sekolah melalui 1 Mac 2022. Apa dia program transisi ini? Ya, saya baca sikit. Sebenarnya ada dalam brosur yang kami bagi ya. Objektif utama program transisi ini diwujudkan adalah untuk menyesuaikan murid-murid tahun 1, murid-murid baru dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Ya. Nanti di sini cikgu-cikgu akan membawa murid ini ke kantin, melawat pusat sumber, melawat dewan, melawat padang, ditunjuk di mana tempatnya. Dan juga ditandas lelakinya di mana, ditandas perempuannya di mana, dan mungkin ditunjukkan cara-cara menggunakan tandas secara sebenarnya. Ya, selepas kita buang air, kita hendaklah mencuci tangan, membersihkan apa-apa perkara yang perlu kita bersihkan. Nanti akan ditunjukkan itu semasa dalam program transisi tersebut. Membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Okey, murid-murid tahun 1 ini kita fahamlah ya, sebab murid-murid yang baru menjejak kaki ke sekolah, ke satu tempat yang mungkin agak asing bagi mereka, yang ada kawan-kawan baru, guru-guru baru, dan juga mungkin ya sebelum ni memang dah pergi taska, tetapi keadaan taska lain ya, ada sedikit perbezaan dengan betul-betul di sekolah ya, ada jadualnya, ada cikgunya, ada kawan-kawan yang baru. Jadi program transisi inilah ya, kita harap ya dapat membina hubungan antara murid-murid dengan rakan-rakan dia dan juga dikenal cikgu-cikgu ya. Daripada situ kita harapkan ya meningkatkan keyakinan murid ya dengan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Bila dia dah kenal, dia dah sesuai, dia dah tahu keadaan sekolah, dia dah kenal cikgu-cikgu, dia dah kenal kawan-kawan rapat dia, dah ada kawan. Jadi dia ada keyakinan untuk suka datang ke sekolah,
dan suka berinteraksi secara positif dengan kawan-kawan dan cikgu. Jika ada dia tak faham, dia boleh tanya. Itu tujuannya, ya. Kemudian menyediakan murid-murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Di sini juga masa program transisi kita akan mula pembelajaran, ya, di mana cikgu dah mula start bagi latihan secara lisan dan juga secara penulisan, ya. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan jika anak tuan-tuan masih belum dapat menguasai menulis, mengira secara betul, tak apa. Itu adalah biasa. Dan cikgu-cikgu tahu cara nak menangani masalah-masalah ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya bagi secara ringkas saja. Pada masa transisi ini juga tiada kelas yang tetap lagi. Tadi seperti saya cakap tadi, hanya kita bahagikan murid-murid ini kepada 5 kelas. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sebenarnya sekolah ini setiap aliran ada 5 kelas, iaitu tahun 1-nya 5 kelas, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap aliran itu ada 5 kelas, iaitu namanya Karina, Hydra, Muska, Belantik dan Orion, ya. Semasa kita jalan program transisi ini, itu kita masukkan kelas dalam 5 kelas ini. Belum ada lagi Hydra, Karina dan seterusnya. Tetapi selepas program transisi ini, barulah murid-murid ini akan ditempatkan di kelas yang kekal dengan guru kelas mereka yang sebenarnya. Ya. Okey, seterusnya kelas DLP. Apa itu DLP? Kelas DLP itu adalah singkat kata daripada Dual Language Program. Ya, di kelas ini subjek sains dan matematik akan diajar dalam bahasa Inggeris. Di SBS kita hanya ada 2 kelas saja, iaitu kelas Muska dan Orion. Lebih kurang kita akan pilih lebih kurang 76 orang murid sahaja untuk berada di kelas DLP ini. Tuan-tuan boleh memohon untuk memasuki kelas ini dengan menggunakan borang yang akan disediakan, yang akan diedarkan semasa hari pendaftaran nanti. Soal selidik akan dibuat melalui Google Form yang akan dimasukkan di link dalam Telegram yang diwujudkan oleh guru-guru tahun 1 untuk semua ibu bapa tahun 1. Ya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah berada dalam grup Telegram tersebut, ya. Pihak sekolah akan menjalankan pemilihan untuk masuk ke kelas ini sepanjang program transisi ini dijalankan, ya. Sebelum kita memilih 2 kelas DLP ini, kita akan membuat pemerhatian, penilaian dan pentaksiran kepada murid-murid yang ibu bapanya memohon untuk memasuki kelas DLP. Ya, saya boleh katakan di sini penilaian yang kita akan lakukan selain murid-murid ini juga boleh sedikit dalam berbahasa Inggeris, dan juga mereka ini juga mesti fasih dalam bahasa Melayu. Ya, bukan hanya bahasa Inggeris, ya. Dua-dua bahasa ini mereka kuasai. Itu yang kita pilih, ya, murid-murid tersebut. Tak boleh bahasa Inggeris saja. Ya. Semasa program transisi ini nanti kita akan buat pemerhatian. Selepas 3 minggu kita akan keluarkan nama-nama tersebut untuk kelas DLP. Ya, mungkin memohon. Setiap tahun permohonannya adalah melebihi kelas yang ada. So sebahagiannya kena tolak. Tuan-tuan sila maklum perkara itu. Sebab kita hanya ada 2 kelas. Kelas yang diperuntukkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin merujuk kepada surat yang tuan-tuan dapat. Ya.
Surat yang pertama, makluman hari pendaftaran 1 bulan 3 lah, yang kita akan jumpa secara bersemuka 9 pagi hingga 12 tengah hari di dataran. Maksudnya ada satu kawasan yang lapang di antara blok ni, di dalam sekolah. Nanti tuan-tuan akan ditunjuk tempat mana. Dan kita anggarkan daripada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Saya harap tidaklah maksudnya range masa yang begitu supaya ibu bapa tidak datang sekali. Dalam masa ini tuan-tuan boleh datang pukul 9, pukul 10, pukul 11 dan sebagainya. Supaya kita nak elakkan ada perhimpunan yang ramai. Taulah dalam kes-kes yang semakin meningkat di negara kita, kita kan boleh membantu untuk menurunkan kes. Jangan kita pula membantu untuk menaikkan kes, tuan-tuan. Kemudian pada hari tersebut ibu bapa penjaga wajib membawa butiran seperti berikut: salinan CJ imunisasi murid, rekod suntikan-suntikan diorang daripada kecil sampailah booster, booster pula vaksin. Ada murid-murid tahun 1 yang ada vaksin, sila maklumkan, dan mesti ada rekod yang kita nak. Profil murid yang telah lengkap diisi. Profil murid ni yang ada borang yang yang dikepilkan bersama ni. Maklumat murid. Kemudian bayaran keperluan tahun 1. Okey, bayaran keperluan tahun 1. Jenis-jenis bayarannya, tanda nama sementara RM3. Tanda nama ni dipakai 3 minggu saja tuan-tuan, ataupun mungkin cikgu macam manalah 3 minggu ni yang digantung saja, diklik. Sebab kita nak tahu macam kelas pertama contoh warna oranye. Saya tak pasti lagi, cikgu tetapkan warna oranye. Jadi kita tengok daripada jauh, kelas pertama, dan siapa guru kelas pertama adalah Puan Paramis. Kita tahu melalui color. Tanda nama sulam. Tanda nama sulam ni yang akan diberi kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan boleh jahit di baju pada baju sekolah nanti. Fail peribadi ni digunakan untuk memasukkan dokumen-dokumen tadilah. Dan fail ni kita akan bawa sampai tahun 6. Dia pas tahun 1, tahun 2 dan sebagainya. Orientasi dan transisi. Ini RM30 yang mana kita sediakan buku. Buku dan peralatan-peralatan lain lah. Sepanjang program transisi, orientasi tahun 1 ini diadakan. Kad pusat sumber RM10. Ini untuk rekod pusat sumber yang mana selepas ini murid ini boleh menggunakan kad ini sehingga tahun 6 untuk peminjaman buku untuk masuk ke pusat sumber. Modul Kem Bestari Solat Islam sahaja. Ini untuk murid-murid Islam RM9. Dan modul ni direkod daripada tahun 1 sampai tahun 3. Buku ini boleh diguna pakai sehingga tahun 3. Kecuali murid-murid hilang. Banyak tuan-tuan dan perempuan. Kad pusat sumber juga selalu hilang. Yang mana kena buat, kena bayarlah. Itu saja saya rasa yang perlu bayarannya. Yang lain-lain, semua kelengkapan sekolah boleh didapati di kedai buku sekolah. Yang mula beroperasi pada pukul 8 pagi ke 2 petang. Dan mula dibuka pada 1 Mac. Tali leher murid lelaki saja boleh dibeli di pejabat dan dengan harga RM12. Dan kelengkapan lain seperti t-shirt semua di kedai buku, cuma tie saja di pejabat. Lencana pun di kedai buku. Okey, itu makluman hari pendaftaran. Lepas tu tuan-tuan juga ada sedikit makluman tentang pentaksiran bilik darjah PBD tahap 1. Ini PBD ni tuan-tuan boleh baca ataupun tuan-tuan boleh Google dalam web Kementerian Pelajaran Malaysia untuk kejelasannya. Maksud di sini, pentaksiran ni kita buat pentaksiran bilik darjah sahaja. Sekarang tidak ada peperiksaan.
Mungkin cikgu akan ada buat sedikit penilaian lah. Mungkin ada ujian bertulis dan sebagainya. Itu bukan peperiksaan. Cuma kita nak menilai sejauh mana murid-murid tersebut menguasai sesuatu topik. Ya. Dan pentaksiran bilik rajah ini boleh jadi sepanjang tahun. Ya. Ini cikgu-cikgu dah tahu cara nak menjalankan pentaksiran ini. Ya. Dan sila pastikanlah kalau kerja-kerja yang cikgu bagi kadang-kadang dia berbentuk pentaksiran juga. Boleh buat di rumah dan itu cikgu akan gunakan kadang-kadang sebagai pentaksiran, sebagai evidence. Sebab kita mesti, cikgu-cikgu mesti ada evidence macam mana dia taksir murid tersebut. Katakan murid A dapat PT-nya 6. PT6 tuan-tuan tak tahu lagi nanti saya terangkan. PT6 kata. Dia mesti ada evidence. Maksudnya PT6 adalah yang terbaik sekali Dalam pentaksiran bilik rajah PBD ni, kita akan namakan PBD selepas ni tidak ada peperiksaan, itu yang pasti. Kemudian cara macam mana cikgu nak menjalankan pentaksiran melalui kerja-kerja dia orang, melalui kerja kumpulan, melalui percakapan dia orang, semua cikgu akan membuat pentaksiran dan dicatatnya bagaimana. Okey, dicatatnya secara penyataan tahap penguasaan umum. Tahap 1, kalau murid-murid ini hanya tahu perkara asas saja, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara yang asas-asas saja. Kita bagi 1. TP1, tahap penguasaan 1. Okey. Tahap penguasaan 2. Murid-murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi. Dia faham, dia baca sesuatu paragraf tu dia faham dan dia boleh menceritakan balik. Itu kita namakan, kita bagi tahap penguasaannya 2. Yang tahap penguasaan 3 menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada sesuatu situasi. Ini complicated sikit. Cikgu tahu macam mana nak letakkan TP3. Dan TP3 ini adalah tahap penguasaan minimum. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita harap selepas murid-murid ini melepasi tahun 1, semua murid itu kita punya objektif utama, bukan objektif utama, maksudnya kita aim murid-murid tahap 1 selepas tahun 1 akan menguasai sekurang-kurangnya TP3. Tak ada yang kurang daripada itu. Dan jangan risau tuan-tuan dan puan, ramai murid yang dapat TP4. TP4 dan ke atas. TP4, tahap penguasaan 4, murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran, iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik. Boleh menyusun secara sistematik, ialah sesuai dengan tahun 1 lah. Dia boleh menyusun daripada nombor 1 hingga 10 dengan elok. Itu kita bagi TP4 dan ke atas. Tahap penguasaan TP5, murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan berfikiran positif. Tuan-tuan boleh baca lah. Itu tahap TP5 tu maksudnya murid ni adalah kalau nak kira markah antara 80 hingga 90. Markah dia kalau kita buat secara peperiksaan lah. Kemudian TP6, ini yang terbaik lah. Maksudnya kalau grade A. Ataupun kalau markah antara 90 ke 98 macam tu. TP6, murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru
secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baru serta boleh dicontohi. Ya. Ini adalah saya secara simple ya. Saya beritahu tuan-tuan dan puan, kalau nak tahu jelas nanti tuan-tuan boleh berjumpa guru selepas program transisi ya. Untuk PBD ada tahap penguasaan sampai 6 ya. TP1 hingga TP6. Dan yang lain-lain tuan-tuan dan puan boleh Google kalau nak tahu secara ni boleh Google dalam web Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, saya nak rujuk juga tentang brosur tuan-tuan dan puan, brosur yang tuan-tuan dapat tu. Program transisi yang saya cakap 21 Mac hingga 21 Jun tu salah ya. Salah. Jadi 21 Mac hingga 8 April saja, 3 minggu. Objektif tadi dah cakap, jadual tidak ada jadual khusus. Dia murid tu datang bawa alat tulis dan alat tulis saja dan berpakaian track bottom dan t-shirt sepanjang 3 minggu tersebut. Sesi persekolahan ya, dalam brosur yang diberi itu kelas bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Ini memang dah daripada awal daripada 7.30 pagi. Kita mula kelas tetapi janganlah tuan-tuan hantar murid pukul 7.30. Mestilah 10 minit sebelum ya. Dan murid-murid tersebut pada hari pertama, pada minggu pertama, murid-murid akan dijemput oleh guru-guru pembantu di depan sekolah. Maksud di depan tuan-tuan yang tak pernah datang ke sekolah, nanti ada tempat-tempat yang akan ditunjukkan. Ya. Dan tuan-tuan tak boleh naik sampai kelas. Ya, tangga, nak naik tangga ke kelas kan, ada tangga tingkat 1 saja, tahun 1. Jadi murid ini kena biasalah naik tangga, bawa beg. Tapi beg pun beg yang ringan ya. Jangan suruh bawa buku banyak-banyak. Okey. Ibu bapa hanya dibenarkan menghantar dan mengambil anak di dewan sekolah sahaja. Okey, begini tuan-tuan dan puan. Pagi 7.30 tuan-tuan akan pergi ke dewan, boleh park kereta di sana dan turunkan anak di sana. Dan anak cikgu akan menunjuk arah di mana murid-murid tersebut akan naik tangga. Ada sedikit tangga lah. Satu tangga yang tinggi sikit dan ada sikit lah tangga. Dan cikgu akan jemput. Jemput daripada depan tu untuk naik ke kelas. Ya. Ibu bapa tak boleh tunggu ya. Kalau anak-anak tuan-tuan menangis dan sebagainya, tak boleh tunggu. Dulu bukan masa COVID ini boleh tunggu selama seminggu. Sekarang tak boleh ya. Tak boleh langsung ya. Jadi kena train lah anak masing-masing untuk belajar berdikari, dibantu oleh kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu tahun 1 ni semua sangat membantu. Ya. Okey, waktu rehat. Waktu rehat murid adalah pukul 8.30 pagi hingga pukul 9 pagi. Okey. Kita nasihatkan tuan-tuan dan puan membawa bekal daripada rumah. Yang simple, yang senang dimakan lah. Jangan ada sup-sup apa tak. Saya rasa tak sesuai. Sebab murid-murid ini hanya akan makan di dalam kelas. Dia akan di dalam kelas dengan pemantauan guru. Sebelum makan tu dalam pukul 8.30 tu yang pertama sekali murid ini akan diarahkan oleh guru-guru, ditunjukkan oleh guru-guru membasuh tangan. Semua murid akan membasuh tangan. Tempat basuh tangan pun sekolah dah sediakan. Semua murid diwajibkan membasuh tangan sebelum makan dan selepas makan. Sebelum pukul 9 pagi dah siap-siap tu makan di dalam kelas yang dipantau oleh guru kelas.
guru yang subjek pada masa tersebut dan basuh tangan selepas itu. Dan barulah murid-murid akan meneruskan pembelajaran seperti biasa. Tuan-tuan dan puan tentang waktu rehat, saya ingat tak ada masalah. Kita rehat tak ada masalah. Cuma dinasihatkan supaya semua murid bawa bekal. Bukan kantin bukan tak buka. Kantin beroperasi, tetapi kita nak elakkan murid ini berpusu-pusu di kantin untuk tujuan mencegah jugalah, mencegah penyakit COVID-19 ni. Sebab penyakit ni kan senang merebak. Jadi kita kan boleh nak elakkan murid ini berpusu-pusu pergi ke kantin. Kalau tak bawa bekal, memang cikgu-cikgu akan bawa murid-murid ini ke kantin. Selalunya tak ramai tuan-tuan dan puan, seorang ke dua macam tu. Mungkin ibu atau bapa terlupa dan sebagainya lah. Kedai buku sekolah, segala pembelian buku, peralatan menulis, tempahan baju sukan dan baju PJ boleh dibeli di kedai buku sekolah yang akan beroperasi mula 1 Mac hinggalah sampai sekolah dibuka. Seterusnya lah, dia tak ada tutup kecuali lah Sabtu dan Ahad. Isnin hingga Khamis 8 pagi hingga 2 petang. Jumaat pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Ada semua dalam brosur yang kita bagi. Murid-murid diwajibkan memakai pelitup muka sepanjang berada di sekolah kecuali masa PJ. Masa PJ dibenarkan untuk buka. Okey, ada beberapa lagi saya akan sentuh. Buku teks, buku teks dan jadual khas akan diagihkan selepas program transisi. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kelas-kelas ada loker tau. Jadi selepas ini tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada guru kelas yang betulnya selepas program transisi untuk menyewa loker. Loker ni ada sewaan tertentu tapi murah tuan-tuan dan puan, murah je. Boleh rujuk kepada guru kelas yang mana murid-murid sebelum balik simpannya buku di situ. Kemudian hanya kerja rumah saja, homework saja yang dibawa balik ke rumah. Jadi ini adalah untuk mengelak murid-murid bawa beg yang terlalu berat, tuan-tuan dan puan. Seterusnya, semua murid Muslim akan mengikuti mata pelajaran bahasa Arab. Dan untuk non-Muslim boleh memilih sama ada mata pelajaran bahasa Cina atau bahasa Tamil. Saya rasa itu maklumat-maklumat setakat ini yang perlu tuan-tuan dan puan tahu. Untuk perkara-perkara yang lain, tuan-tuan dan puan boleh PM guru kelas tuan-tuan dan puan. Saya rasa ada dah yang telah dimasukkan dalam Telegram, Telegram grup ibu bapa tahun 1. Ataupun tuan-tuan dan puan boleh merujuk guru kelas pada 1 Mac nanti. Kalau ada pertanyaan, saya pasti ramai yang ada beberapa persoalan yang belum terjawab. Mungkin ini kepada ibu bapa yang pertama kali menghantar anak di sekolah. Anak pertama sekolah. Yang lain-lain yang ada abang, kakak di sekolah tu biasanya tidak ada masalah. Dia orang dah faham. Saya rasa itu sajalah tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya nak ingatkan supaya kita semua sentiasa menjaga kesihatan diri dan keluarga. Sentiasa mematuhi SOP Kementerian Kesihatan. Semoga kita semua menjadi warga yang berpendidikan, yang tahu tentang bahaya penyakit ini dan tahu bagaimana kita menjauhkan diri kita dari penyakit ini. Jadi kita doakan semoga kita semua dijauhi oleh wabak yang sedang melanda negara ini dan kita dapat berjumpa di masa-masa akan datang.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.